Okey, hari ini cikgu nak buat perbincangan berkaitan dengan soalan yang cikgu dah bagi pada kamu semua dalam Google Classroom. Okey, berdasarkan semakan cikgu, cikgu kena pasti ramai yang tersalah faham kehendak soalan ni. Dan yang paling utama, tiada siapa pun yang hantar tugasan kepada cikgu, dia garis kehendak soalan ni. So, cikgu nak tekan ke sini, selepas ni bila hantar soalan kepada cikgu, wajib garis kehendak soalan. Okey. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan Swiss dalam suatu liter. Berdasarkan rajah, nyatakan fungsi bagi setiap Swiss dan lukis simbolnya yang betul. Okey, berdasarkan soalan, arahan soalan ni, apa ayat yang perlu kamu garis? Okey, garis. Cikgu ambil. Okey, kamu kena garis fungsi. Okey, setiap Swiss, lukis simbolnya yang betul. Ini adalah kehendak soalan. Okey, jadi kita tengok pada soalan nombor 1. Okey, sebelum tu cikgu nak beritahu dekat sini, ramai yang tersalah faham di antara komponen dengan simbol. Okey, komponen tu maksudnya objek sebenar. Okey, seperti kalau kita tengok soalan nombor 1 ni, ini kita panggil sebagai komponen. Iaitu komponen sel kering, komponen mentol, komponen Swiss tertutup, ya, bukan Swiss ditutup. Swiss tertutup dengan Swiss ditutup membawa maksud yang berbeza. Okey, kena ingat perbezaan istilah tu. Okey, ini adalah wayar penyambung. Okey, ini wayar penyambung. Okey, sama juga dengan nombor 2. Ini kita panggil sebagai komponen sel kering, komponen mentol. Okey, ini adalah Swiss terbuka, bukan Swiss dibuka. Okey, dan ini adalah wayar penyambung. Okey, kita pergi kepada soalan apa? Fungsi dan juga simbol. Okey, sama juga soalan nombor 2, fungsi dan simbol. Okey, sebelum tu bila dah kata soalan nak simbol, so kamu buat simbol siap-siap. Okey, ini adalah sel kering. Macam mana simbol sel kering? Okey, simbol sel kering, okey, mesti ada garis panjang dan juga garis pendek. Okey, kemudian kita kena garis. Okey. Simbol bagi sel kering ni, apa yang perlu kamu faham dan kamu kena ingat ialah kedua-dua garisan ni tak boleh sama panjang. Apabila sama panjang, dia membawa maksud simbol kapasitor. Okey, kamu tak belajar lagi kapasitor ni, kamu belajar bila di sekolah menengah. So, kena ingat kalau simbol sel kering mesti satu panjang, satu pendek. Okey, tak ada masalah kalau kamu nak buat pendek dulu, baru panjang, kena garis. Garis ni wajib dibuat. Kenapa wajib dibuat? Sebab garis ni membawa maksud wayar penyambung. Okey. Yang pendek ni maksudnya terminal negatif, ini terminal positif. Ni terminal positif, ni terminal negatif. Okey, kalau dalam keadaan macam ni, kalau dalam keadaan kita tengok komponen sel kering ni, ni simbol dia. Ni positif, ni negatif. Kalau yang ni kita tengok maksudnya terbalik. Ni yang negatif ni sebelah belakang, yang positif sebelah depan. Okey, tapi tak ada masalah. Okey, kemudian simbol bagi mentol. Okey, kalau kamu tonton video yang cikgu dah bagi dalam link Google Classroom. Okey, dalam video tu cikgu ada tunjuk ada 3 simbol mentol. Okey, kamu boleh pilih sama ada mentol mana yang kamu nak. Okey, ni. Sama ada X. Okey, sama juga wajib buat garisan. Okey, garisan ni bermaksud sebagai wayar penyambung. Okey, ini kalau kamu nak guna X. Okey, yang kedua kamu boleh pilih separa bulatan. Okey, nanti cikgu terangkan dengan bila lanjut macam mana nak lukis mentol dengan betul, ya, simbol mentol. Okey, yang satu lagi adalah M. Okey, M. Okey, semula. Okey. Kamu buat siap-siap simbol dia supaya kamu memudahkan kamu nanti. Okey, ini adalah simbol Swiss tertutup. Okey, mesti ada wayar penyambung. Kemudian ada 2 titik. Okey, ini adalah bagi komponen di rajah 1. Kita pergi kepada rajah 2. Okey, sama juga. Kamu buat siap-siap supaya memudahkan kamu nanti. Setiap kali kalau kamu jumpa soalan berkaitan dengan elektrik, kamu buat siap-siap dia punya simbol. Okey, pilihlah sama ada nak buat 3. Okey, cuba buat 1 terus. Buat 1 je. Okey, yang ni. Okey. Okey, ramai tersalah masa buat Swiss terbuka.
Okey, salah macam mana? Salah, dia pergi buat titik dekat atas ni. Tak ya, titik adalah di belah bawah. Kamu ingat je, titik mesti ada 2 di bawah. Okey, kalau terbuka, garisan ni naik atas. Kalau tertutup, garisan ni turun bawah. Okey, sekarang ni baru kita pergi kepada soalan. Okey, soalan dia kata nak fungsi. Fungsi apa sebenarnya soalan ni nak? Okey, kita tengok balik soalan ni. Fungsi bagi setiap Swiss. Okey, setiap Swiss. Ini Swiss tertutup dan ini ada Swiss terbuka. Okey, kalau kita ingat kembali, fungsi Swiss adalah menyambungkan dan memutuskan litar. Ada 2. Okey, soalan ni dia tak minta fungsi Swiss secara umum. Kalau secara umum, wajib mesti kamu tulis kedua-dua fungsi, iaitu menyambungkan dan memutuskan litar. Tetapi, bila soalan ni dia kata fungsi setiap Swiss. Bila setiap Swiss, kamu kena jawab salah satu sahaja. Okey, kita tengok yang ni adalah Swiss tertutup. Kalau Swiss tertutup, bermaksud bentol ni menyala kan? Okey, bila bentol menyala, maksudnya dia menyambungkan litar ataupun memutuskan litar. Okey, jawapan ni mesti menyambungkan litar. Tapi, ramai yang tulis dekat cikgu, jawapan dia mentol menyala. Okey, ni tulis menyambungkan litar. Okey, menyambungkan litar elektrik. Ramai yang tulis kat cikgu menyambungkan dan memutuskan litar elektrik. Mentol menyala. Okey, dua-dua tu salah. Sebab kita tak boleh kata menyambungkan litar elektrik dan memutuskan litar elektrik. Tak boleh. Sebab dia nak fungsi setiap Swiss. So, bila setiap Swiss, soalan ni khusus. Iaitu dia nak Swiss tertutup. Fungsi bagi Swiss tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, ramai yang tulis dekat cikgu mentol menyala. Kenapa salah? Mentol menyala tu adalah pemerhatian. Pemerhatian sebab apa? Bila Swiss tertutup, mentol menyala. Itu pemerhatian. Sedangkan soalan dah terang dan nyata, dia nak fungsi. Okey, tolong ingat ya, tolong faham kehendak soalan. Okey, itu berkaitan dengan fungsi. Kemudian kita pergi pula kepada simbol. Okey. Bagi soalan yang ni, ramai yang hantar kepada cikgu, dia buat simbol apa? Dia simbol litar elektrik lengkap. Betul ke kamu bagi kat cikgu litar elektrik lengkap? Okey, ramai yang buat macam ni ya. Okey, cikgu share. Dia buat macam ni. Okey. Memang bagus. Semua lakaran dia betul. Tak ada masalah. Dia buat ada wayar penyambung, ada sel kering, ada mentol, ada Swiss. Okey. Dia buat macam ni. Okey. Memang betul litar ni. Tetapi soalan dia nak simbol. Nak simbol apa? Dia nak simbol bagi setiap Swiss. Bukannya dia nak simbol litar elektrik lengkap. So, salah. Jadi jawapan yang betul apa dia? Ni jawapan dia yang betul kelas. Ni simbol. Buatlah simbol. Simbol. Okey, Swiss tertutup. Ini sahaja jawapan dia. Okey, kemudian cikgu nak beritahu dekat sini ya, ada juga yang cikgu kena pasti bila dia buat simbol tak guna pembaris. Okey, cikgu nak ingatkan kat sini, bila berkaitan dengan soalan elektrik, nak kena lakar simbol, nak kena lukis simbol, cikgu wajibkan kamu semua guna pembaris. Okey, mesti guna pembaris. Okey. Itu berkaitan dengan soalan nombor 1. Kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Fungsi. Sama juga. Kita tengok arahan soalan fungsi. Nak fungsi apa? Fungsi bagi setiap Swiss. Okey, Swiss ni Swiss apa? Swiss terbuka. Bila Swiss terbuka, mentol menyala ke tak menyala? Tak menyala. Bila tak menyala, maksudnya menyambungkan atau memutuskan litar. Yang mana satu? Mestilah memutuskan litar. Okay. Memutuskan litar elektrik. Okey, itu baru betul. Tak boleh tulis dua-dua. Okey, memutuskan litar elektrik. Seterusnya, simbol. Okey, kita pergi. Sama juga simbol. Simbol apa? Simbol bagi Swiss terbuka. Sama juga. Ada yang lukis litar elektrik tak lengkap. Maksudnya bila tak lengkap, Swiss tu terbuka. Dia buat macam ni.
Okey. Macam ada titik lah tu ya. Okey, sekejap cikgu betulkan balik. Okey, dia buat macam ni. Ni mentor ni. Dia buat macam ni. Salah. Kenapa salah? Sebab ini adalah lakaran bagi litar elektrik tidak lengkap. Sedangkan soalan dia nak lakaran simbol bagi setiap switch, iaitu switch ni dalam keadaan terbuka. Jadi ni je jawapannya kelas. Okey, cuba semula. Titik 2 titik di bawah ya, bukan dekat atas. Ni. Ini baru betul. So cikgu nak lepas ni bila berkaitan dengan soalan, pertama wajib untuk kamu garis kehendak soalan dan kalau ada kata kunci, garis kata kunci. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, bila berkaitan dengan soalan elektrik, biasakan dapat saja rajah, buat simbol dulu siap-siap. Supaya kamu tak lupa ataupun tak berlaku kesilapan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bila kita lakar simbol bagi komponen elektrik, wajib untuk kamu buat wayar penyambung. Okey, barulah kita punya simbol tu jadi betul. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Okey, soalan B, kenal pasti dan lukis simbol-simbol komponen yang terdapat dalam suatu litar elektrik yang lengkap. Okey, litar elektrik lengkap, bila lengkap bermaksud mentol boleh menyala. Kena ingat tu, bila perkataan lengkap saja, switch dalam keadaan tertutup dan mentol menyala. Okey, lengkap dan berfungsi lah. Maksudnya kalau mentol menyala, kalau dalam litar elektrik yang lengkap tidak berfungsi, maksudnya switch tertutup tapi mentol tak menyala. Itu yang cikgu dah bincang sebelum ni, disebabkan oleh punca-punca mentol rosak. Okey. Okey, kita pergi pada simbol. Okey, ini simbol. Simbol soalan cikgu. Okey, macam biasa. Okey, kita buat ada 2 sel. Ni simbol sel kering. Okey, soalan cikgu. Perlu lukis 2 simbol atau 1 simbol sahaja bagi sel kering? Ada yang berhantar kat cikgu, dia buat macam ni. Dia buat 2 sel kering. Dan ada yang hantar pada cikgu, dia buat 1 sahaja. So cikgu nak tanya, yang 1 ni ke yang 2 betul? Okey, ni salah. Ini yang betul. Kenapa betul? Sebab kelas sekarang ni ini adalah simbol sel kering. Sel kering ni ada wayar penyambung tak? Tak ada wayar penyambung. So, bila tak ada wayar penyambung, bermaksud kita kena lukis simbol dia, simbol yang melambangkan bagi komponen tersebut, yang mewakili komponen tersebut. Ni. Kalau 2 ni bermaksud, kalau kamu buat 2 bermaksud sel kering ni bersambung. Maksudnya dalam 1 litar ada 2 sel kering. Itu maksud dia. Tapi kalau yang ni, ini mewakili simbol bagi komponen sel kering. Okey, boleh ya? Okey, ini baru betul. Itu yang pertama, teguran cikgu. Teguran cikgu yang kedua pula, ada yang hantar pada cikgu, dia buat macam ni. Betul ke salah? Salah juga. Kenapa? Sebab tak ada wayar penyambung. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, okey, seperti yang cikgu dah beritahu awal-awal tadi, ada yang buat sama panjang. Betul ke salah? Salah juga. Ini adalah simbol bagi komponen kapasitor. Okey, kemudian ada lagi yang buat macam ni. Dia buat sambung semua. Macam huruf H. Pun salah. Kamu kena ingat, di tengah-tengah ni kena ada ruang, tiada garisan. Okey, kemudian cikgu nak tanya, ni betul ke salah ni? Kalau cikgu kata salah. Cikgu tak terima. Kenapa? Sebab di sini, okey, cikgu tunjuk. Sebab di sini tidak bersambung. Okey, so cikgu ingatkan lepas ni, bila kita nak buat lakaran simbol komponen, pastikan wayar tu disambung dengan betul dan mesti guna pembaris. Okey, boleh? Boleh? Okey.
Okey, tapi kalau kamu buat macam ni tak ada masalah. Kalau kamu buat pendek, panjang, tak ada masalah. Okey, boleh? So, biasakan lepas ni ya. Dan kalau boleh cikgu nak kamu bezakan betul yang pendek dengan yang panjang. Janganlah ada yang hantar macam ni dia buat. Dia buat sikit sangat dia punya ni. Beza dia sikit sangat macam ni lebih kurang. Dia buat. Pun tak boleh. Salah juga. Okey? Salah. Ada lagi, sebab banyak sangat cikgu terima pelbagai version. Tu yang cikgu jadi risau tu. Sebab tajuk elektrik adalah tajuk yang penting. Terutamanya berkaitan dengan simbol. Kemudian ada pula yang buat macam ni. Dia buat ni, kemudian ni kat bawah macam ni. Betul ke salah? Ini pun salah kelas, tolong. Okey, tolong. Lepas ni jangan buat lagi perkara yang sama. Okey, kemudian sekarang kita pergi kepada simbol bagi komponen mentol. Okey. Mentol ada 3 simbol. Kamu boleh pilih mana-mana yang kamu nak guna. Tapi cikgu kat sini, cikgu nak tekankan 3-3. Okey. Contoh simbol yang pertama adalah simbol S. Okey, pertama kamu kena ingat bila buat mentol mesti ada bulatan. Okey, cikgu ni tak boleh buat bulatan dengan baik. Lepas ni kamu kalau nak buat, kamu pastikan kalau boleh kalau ada pembaris yang dia buat corak bulat tu, kalau boleh adakan benda tu. Supaya kalau ada soalan nak lukis mentol, kamu boleh buat mentol dengan elok. Okey. Kemudian, kita pergi pada simbol yang pertama, X. Okey. Kemudian mesti ada wayar penyambung. Wajib buat wayar penyambung. Kalau boleh biar sama level ya. Kiri dengan kanan sama level. Macam ni. Ni baru betul. Ada yang hantar pada cikgu dah kata simbol ni macam lambang X bukan lambang T. Okey, ada yang hantar macam ni. Dia buat T. Dia dah buat T. Dia pergi garis macam ni. Okey. Salah ya. Kenapa salah? Okey, tengok. Kenapa salah? Salah dia di sini. Bila kamu guna simbol X, pastikan dia punya garisan ni berada di antara ruang kosong. Garisan pertama, garisan kedua. Ini, di sini. Bukannya berada di garisan atas ni ataupun garisan ni. Ataupun ni. Ni. Bukan ya. Okey. Yang betul adalah seperti yang pertama ni yang cikgu tunjuk ni. Okey, itu X. Kemudian, janganlah ada yang terlebih macam ni. Kalau ada terlebih, tolong padam. Okey, tolong padam. Okey, itu kalau kamu pilih simbol X. Okey, yang kedua, kalau kamu pilih yang kedua, contoh kamu pilih yang kedua adalah, okey, yang kedua adalah simbol separa bulatan. Okey, separa bulatan. Okey, pertama mesti ada wayar penyambung. Okey, ini baru betul. Cuma ada yang hantar kat cikgu, dia buat macam ni. Buat macam mana? Okey, dia buat ni. Okey, dia buat macam mana? Dia buat ni rapat. Sini rapat. So, salah. Ingat, bila kamu guna separa bulatan, mesti ada ruang kiri dan kanan. Okey, kemudian sini mesti guna pembaris untuk buat wayar penyambung. Dan ini bentuk bulatan. Itu yang paling utama. Okey. Kemudian, kalau, okey, yang ni betul tak? Ada yang buat macam ni juga. Dia buat macam ni. Okey, macam ni. Okey, anggaplah cikgu punya ni bulatan betul ya. Okey, kalau yang ni, betul dia ada buat wayar penyambung kiri dan kanan. Tetapi, sama level tak ni? Sama tak? Tak sama. So, kalau cikgu tak terima. Kalau cikgu tak terima. So, kalau cikgu tak terima ni. Okey, mesti sama level. Kiri dengan kanan. Okey, itu kalau berkaitan dengan wayar penyambung.
Okey, kemudian ada juga yang buat bulatan dia macam ni. Sebab terlalu banyak cikgu terima banyak salah. Hanya 2-3 orang je yang betul-betul dia lukis simbol dengan betul. Okey, ada yang buat buat macam ni. Macam ni. So, sama juga cikgu tak terima ni. Tak terima. So, padam, buat balik, buat semula. Pastikan dia bersentuhan. Okey. Sama juga dengan yang X. Pastikan bersambung di antara yang pertama bulatan tu. Okay, jangan biar macam ni. Okay, kemudian yang ketiga sama ada Swiss yang yang ketiga adalah simbol M. Okay, simbol M ni sebenarnya sama je seperti simbol untuk cara melakar dia sama je kalau kita guna simbol separuh bulatan. Cuma kat sini dia ada tengah-tengah ni. Dia ada ruang. Yang ni tak ada. Okey, pastikan kiri kanan dia ada ruang. Okey, kemudian dia bersambung di antara satu sama lain. Kemudian kiri kanan dia sama level. Kemudian ada wayar penyambung. Tetapi ada yang hantar pada cikgu, dia sambungkan ni. Sambung macam ni. Dia straightkan dia buat macam ni. So ni salah. Salah. Kemudian salah ya. Ini baru betul. Okey. Satu lagi jap cikgu nak ingat apa lagi. Okey, satu lagi dia buat macam ni. Dia buat ni. Dia buat semua simbol tetapi semua simbol tapi dia tak buat wayar penyambung. Okey, yang ni. Okey, ada seorang murid, dia buat ketiga-tiga simbol ni, dia buat macam ni. Okey, anggaplah cikgu punya bulatan ni bulat. Okey, yang ni. Kemudian satu lagi dia buat macam ni. Okey, dia buat macam ni. So, betul ke salah ni? Salah. Kenapa salah? Sebab tak ada wayar penyambung. Okey, boleh? So, cikgu harap berkaitan dengan komponen sel kering, komponen mentol, simbol dah tahu macam mana nak buat. So, kita pergi kepada ni. Ini cikgu dah bincang dah tadi berkaitan dengan Swiss, lakaran bagi simbol Swiss terbuka dan Swiss tertutup. Ini adalah Swiss terbuka. Okey, Swiss terbuka mudah saja buat garisan. Pastikan kamu guna pembaris. Okey, kemudian Ini ada Swiss terbuka. So, sini dia punya bulatan naik atas. Okey, bulatan yang titik yang kedua, silap bukan bulatan, titik. Okey, dapat. Baru betul. Okey, ada yang buat macam ni. Dia buat. Okey, dia buat betul dah. Tiba-tiba yang ni, dia buat kat bawah ni. Okey, yang ni cikgu tak terima. Cikgu tak terima. Kenapa? Sebab dia tak sama level. Okey, apa yang tak sama level? Kat sini dia tak sama level. Okey, itu pertama. Yang kedua, ada juga murid yang sama. Okey, dia buat Swiss dia macam ni. Dia buat titik je. Macam ni. So, ni pun salah. Kenapa salah? Sebab tak ada wayar penyambung. Okey, itu berkaitan dengan lakaran bagi simbol. Okey, sekarang cikgu nak beritahu cikgu tahu bagus budak ni sebabnya mungkin dia tonton daripada video yang cikgu share dekat link Google Classroom. Cuma kat sini cikgu nak maklumkan, nak bagi pencerahan. Okey, dalam video tersebut bila simbol cikgu ada buat dalam bulatan kan, cikgu buat bulatan kemudian keluar simbol. Okey, keluar simbol. Okey, keluar simbol. Nanti boleh tengok balik, tonton balik video tu ya. Okey, simbol dia macam ni. Okey, simbol bagi, Okey, cikgu buat simbol bagi sel kering ya. Okey, sebenarnya simbol sel kering, macam cikgu dah maklum tadi, ni dia simbol sel kering. Okey, tapi dalam video cikgu ada buat bulatan kan. Bulatan tu bukannya bermaksud simbol bagi sel kering. Bulatan tu maksudnya cikgu nak highlight. Cikgu highlight kan, ni sel kering. Okey, kemudian cikgu ada buat semua sekali. Dalam video tu semua simbol cikgu ada buat bulatan. Bulatan tu bukannya mewakili simbol tersebut tapi untuk cikgu highlight. So nanti boleh refer balik dalam cikgu punya
YouTube cikgu tu. Okey, itu berkaitan dengan perbincangan bagi latihan 1 ni. So, cikgu harap semua boleh buat pembetulan dan hantar semula kepada cikgu untuk sematkan semula.